Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih Ustaz Muhammad Amirul Aqif, juru acara majelis yang kita kasihi, Habib Ali Zainal Abidin, pembimbing Majelis Ta'lim Darul Muqtada, bahagia Datuk Abdah Alif, Nasihat Surau, Ustaz Amin Fahir, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin dan muslimat, para jemaah yang berada di dalam surau dan di luar surau. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara-cara untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW adalah kita dengan cara memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kerana perintah untuk berselawat ke atas Nabi ini satu perintah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan sahaja diperintahkan kepada makhluk ataupun umat. Sebaliknya, selawat ini adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada para malaikat dan seluruh makhluk yang lain berselawat ke atas Nabi SAW. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu semua ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita dituntut supaya menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah kekeliruan yang berlaku di kalangan umat kita pada hari ini, kita nak menyampaikan salam kepada Nabi, hanya kita mengirimkan salam kepada orang-orang yang akan pergi menunaikan haji ataupun umrah, yang akan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salam itu boleh kita sampaikan sendiri. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah dan sebagainya. Boleh kita lakukan tanpa kita memerlukan kita nak kirim kepada rakan-rakan atau keluarga kita yang akan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita juga perlu banyak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan mempelajari sirah akan lahir perasaan kenal kepada Rasulullah, akan lahir perasaan kasih kepada Rasulullah, akan lahir perasaan sayang kita kepada Rasulullah. Mana mungkin kita nak kasih, nak sayang kepada Rasulullah kalau kita tidak mempelajari sirah, sejarah ataupun perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kenal, maka tidak akan hadir satu perasaan kasih dan sayang di dalam jiwa kita. Yang keempat, kita hendaklah selalu mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan dengan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan kita. Bermula dengan kita nak masuk ke kamar tidur, sehinggalah kita bangun daripada tidur dan kita kembali kepada tempat tidur kita sehari-harian. Maka hendaklah kita mempelajari dan mengikuti apa-apa sahaja amalan yang dituntut dan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita sentiasa menyebut
sebut akan setiap amalan yang kita lakukan, bahawa Nabi SAW suka makan ini, bahawa Nabi SAW apabila dia melakukan satu pekerjaan, dia suka membuat begini, bahawa Nabi SAW apabila dia berbicara bersama dengan sahabatnya, dia suka memberi nasihat begini, bahawa Nabi SAW ketika mana hendak tidur, dia suka berbuat begini, bahawa Nabi SAW ketika dia ingin mencegah sesuatu perkara yang mungkar, bahawa Nabi suka berbuat begini, berbuat begitu, dan berbuat sebagainya. Maka inilah di antara perkara-perkara yang digariskan oleh para ulama yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan, khususnya bagi kita umat akhir zaman yang hidup dalam suasana pancaroba yang penuh dengan dugaan, pelbagai cabaran yang mencengkam jiwa kita, akidah kita, akhlak kita, dan siasat kehidupan kita. Bahawa sesungguhnya untuk menzahirkan perasaan kasih dan sayang kita kepada Nabi SAW, kita perlu mengetahui dua perkara, yaitu yang pertama tentang jasa dan pengorbanan Nabi SAW. Yang kedua, kita perlu mengetahui akan akhlak dan saksiat Nabi SAW. Kata para ulama, tidak mungkin lahir perasaan kasih seseorang itu kepada orang lain melainkan dua perkara, yaitu apabila seseorang itu berjasa kepada kita, dan yang kedua apabila seorang itu menunjukkan akhlak yang mulia kepada kita. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah merupakan satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat lain yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Dalam banyak-banyak mukjizat yang lain seperti Al-Qur'an umpamanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi, yang buta huruf, tidak pandai menulis, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an kepadanya, diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Dan antara mukjizat yang lain yang kita ketahui bahawa Nabi SAW dapat mendengar makanan yang sedang bertasbih, makanan yang ada di dalam pinggan Nabi SAW bertasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat Nabi SAW, air keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Antara mukjizat lain Nabi SAW, pelepah ataupun dahan tamar yang menjadi kebiasaan ketika Nabi SAW berkhutbah atau berpidato, akhirnya menangis teresak-esak apabila Nabi SAW meninggalkan dia dan berdiri di atas satu mimbar yang lain. Ini satu mukjizat yang biasa kita dengar. Tetapi satu mukjizat yang kadang-kadang kita terabai adalah mukjizat akhlak Nabi SAW. Umpama Nabi SAW tidak pernah mencela makanan walau sekalipun di dalam hidupnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi ta'amun qat in istahahu akalahu wa in karahahu tarakahu. Bahwa Nabi SAW sekalipun dalam hidupnya, baginda Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. In istahahu akalahu, kalau Nabi suka dengan suatu makanan, Nabi makan. Dan kalau Nabi tidak suka kepada suatu makanan, Nabi diam, dan Nabi tidak memberi komentar kepada makanan tersebut. Sehingga satu hari Khalid bin Al-Walid, saifun min suyufillah, seorang tentera Islam, pemimpin tentera Islam, pernah meminta komentar kepada Nabi SAW tentang suatu makanan. Tetapi Nabi SAW dengan akhlak, dengan mukjizat akhlaknya yang luar biasa, baginda menceritakan bahawa makanan tersebut tidak ada di tempatnya. Satu hari Nabi dihidangkan dengan dhab, satu hewan di padang pasir, lalu dijamak oleh Khalid bin Al-Walid, tetapi Nabi tidak menjamak. Maka timbul satu perasaan khawatir bagi Khalid bin Al-Walid, dan mungkin makanan ini haram dan sebagainya. Lalu Khalid Al-Walid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aharamun hu? Adakah makanan ini haram?"
Tapi Nabi SAW memilih satu perkataan yang sangat mulia supaya tidak menyakiti ataupun mengguris perasaan tuan rumah yang telah pun menghidangkan makanan ataupun Khalid Al-Walid yang sedang menjamak makanan itu. Kata Nabi SAW, aku tidak biasa dengan makanan ini kerana ia tidak ada di kampungku. Kan bukankah merupakan suatu kalimah yang baik? Kalaulah kena kepada kita, kena kepada saya umpamanya, jemput ceramah maulid jauh-jauh dihidangkan tok. Apakah tak ada kambing di Surau Putra Alami? Apakah tidak ada ayam grill? Hanya jamu tok kepada saya. Kita memilih satu perkataan yang tidak enak. Bahkan kata para ulama, kalau suatu makanan itu dikatakan masin atau masam atau pedas, itu sudah termasuk dalam mencela makanan, walaupun tidaklah membawa kepada hukum haram, tetapi ia sudah termasuk dalam mencela makanan. Sebab itu kita melihat bagaimana kisah sirah Nabi SAW apabila dia ingin memberi komentar tentang suatu makanan yang dihidangkan oleh Aisyah, istri baginda Nabi SAW kepadanya. Apakah baginda buat? Kita biasa dengar sirah ataupun kisah bagaimana Rasulullah sedang memakan suatu makanan, dikatakan sup umpamanya. Apabila Rasulullah menghirup suatu makanan yang agak keterlaluan masinnya, lalu Rasulullah tidak memarahi Aisyah. Sebaliknya beliau baginda memanggil Aisyah, dan marilah wahai Aisyah, duduk bersama dengan aku. Apa kata kalau kita makan bersama-sama makanan ini? Lalu disuap sup ke dalam mulut Aisyah, dan Aisyah mengetahui bahawa Rasulullah SAW ingin memberitahu kepada beliau bahawa makanan ini terlalu masin dan sebagainya. Dan inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang begitu mulia, yang begitu tinggi. Mana mungkin kita nak mengetahui akhlak ini kalau kita tidak mempelajari sirah, kita tidak membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan kita tidak mendengar tentang apa yang berlaku di antara kehidupan Nabi bersama sahabatnya, bersama ahli keluarganya, melainkan disampaikan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Maka justru itulah kita bersyukur, berterima kasih karena kita diberi kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berada dalam majlis ilmu, khususnya dalam majlis Jalsah Isnain ini. Dan ramai yang mula bertanya kepada saya, kepada pengurusan surau, adakah ini jalsah yang terakhir yang akan dihadiri oleh Habib, adakah akan bertukar di tempat lain? Saya kira itu jawapan boleh disampaikan oleh Tuan Punya Badan sendiri, Habib Ali, yang ada bersama dengan kita pada malam ini. Dan justru kita mengharapkan ini satu syafaat yang terakhir, bukan syafaat yang lain, tetapi syafaat bagaimana satu bentuk pertolongan yang boleh memberi kepada kita semangat dan kekuatan bagi penduduk-penduduk di Putrajaya ini khususnya, untuk kita meneruskan siri pengajian kuliah yang sudah hampir 5 tahun berlangsung di Surau Putra Al-Amin ini sejak 26 Januari 2015. Sekarang sudah pun masuk hadis ke 627, lebih kurang 600 lebih, kerana kita memulakan dulu pada hadis yang ke 67, dan alhamdulillah kita masih berada di bawah bimbingan, panduan dan tunjuk ajar oleh Habib bersama-sama dengan kita. Dan ini merupakan satu semangat untuk kita menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, membaca hadis, mempelajari sirah yang ditinggalkan untuk kita sebagai umat di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Zakaria bin Osman, pengurusi Surau Putra Amin, di atas tausiah ringkas yang disampaikan sebentar tadi. Moga-moga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, insya-Allah. Sedikit makluman, minta kenderaan NBQ 9839 untuk alihkan kenderaan
NBQ 9839. Selanjutnya saya dengan ini menjemput Fadil Ustaz Muhammad Amin Tahir Al-Hafidh untuk menyampaikan tausiah ringkas sebelum ucapan yang kita nantikan dan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Falyatafaddal majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan wa taqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidni ilma, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahman wasi'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi Rabiul Awwal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Amirul Afiq dan yang berbahagia yang dikasihi Syekh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, dan kepada pengurusi surau Putra Alamin, nama saya pun saya lupa, iaitu Ustaz Zakaria bin Osman, kepada Habib Hul dan kepada Datuk dan kepada semua HKS dan jawatan kuasa surau Putra Alamin, dan kepada semua habaib dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjemput kita untuk hadir dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis yang diberkati oleh Allah dan dikurniakan rahmat, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berada di Madinah satu ketika dahulu, saya terbaca satu hadis yang tertulis di berdekatan dengan Raudah, yang pintu gerbang kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Jadi perasaan sedih apabila saya membaca hadis ini, yang mana baginda bersabda, syafaatku untuk umatku yang melakukan segala dosa besar. Bayangkan begitu kasihnya Nabi kepada kita, prihatinnya Nabi, kasihnya, kasih sayangnya kepada umatnya, sehingga walaupun sebanyak mana umatnya yang terlalu banyak, sehingga dosa-dosa besar pun Rasulullah sanggup supaya mereka ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda di dalam satu riwayat, maka Rasulullah bersabda, semua umatku masuk syurga. Semua umat Nabi Muhammad SAW ini masuk syurga, illa man abah, kecuali yang tak nak masuk syurga. Maka sahabat bertanya, "Man yaba ya Rasulullah?" Adakah orang tak nak masuk syurga ini wahai Rasulullah? Maka bagi dia bersabda, "Man ahabbani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa cintakan aku, iaitu cintakan Rasulullah SAW, sesungguhnya dia akan masuk ke dalam syurga, iaitu bersama Rasulullah. Dan siapa yang benci aku, sesungguhnya dia enggan untuk masuk ke dalamnya. Subhanallah. Jadi semua umat Nabi ini, Rasulullah sentiasa berdoa supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita berdoa, antaranya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku bermohon rahmatmu dan syurgamu ya Allah, dan aku bermohon daripada kemurkaanmu dan azab api neraka-Mu ya Allah. Rasulullah tidak tega apabila melihat walaupun satu umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam satu tafsir, dalam tafsir Ibn Abbas, dia mengatakan dalam firman Allah dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Ibn Abbas, kalaulah ada satu daripada umat Nabi yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya Rasulullah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kasih sayang Allah
sehingga Allah melantikkan Nabi ini sebagai Habibullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala redha kepada semua umat ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di atas muka bumi ini. Walaupun umat yang terakhir, tapi adalah umat yang terbaik, sehingga semua para nabi berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, hendaklah kamu beriman dengan Nabi Muhammad dan seruhlah semua pengikutmu beriman dengan Nabi ini. Laula Muhammad ma khalaqtu Adam, laula Muhammad ma khalaqtul jannah wal nar. Tanpa Nabi Muhammad aku tidak mencipta Adam. Tanpa Nabi Muhammad Allah tidak menciptakan syurga walaupun neraka sekalipun. Allahu akbar. Itu kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap syahadah bagi orang yang memeluk Islam dan yang telah Islam hendaklah mengucap dua kalimah syahadah, iaitu namanya tidak pernah dipisahkan dan sentiasa berdamping dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga kita asal kita baca asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga hendak mendirikan salat, iaitu iqamah. Ketiga di dalam sembahyang nama ini disebut-sebut kerana besarnya nama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asyrah, wa rafa'na laka zikra. Allah tinggikan sebutan kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebutan yang paling agung yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masa, setiap ketika, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan namanya yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya, malaikat di bumi, malaikat di langit, malaikat di arasy, malaikat di syurga dan di mana sahaja, sentiasa berselawat kepada Nabi, wahai orang yang beriman. Kemudian baru Allah kata, wahai orang yang beriman, laki dan perempuan, tuan-tuan semua dan puan-puan semua yang hadir di sini, ini semua adalah orang-orang yang beriman. Dan wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu, berilah salam kepada Nabi dengan selawat dan salam yang sejahtera. Untuk mengasihi Nabi, untuk cintakan Nabi, hendaklah kita perbanyakkan membaca sirah an-nabawiyah. Adibu auladakum salasa khisal, hubbi wa hubbi ahli baitihi wa tilawatul Quran. Didiklah anak-anak kita, generasi-generasi kita, diri kita ini dengan tiga perkara, iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayyuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang cinta dan taat kepada Rasul, sungguhnya ia taat kepada Allah. Kuntum khayra ummatin, silakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, jadikan Rasulullah ini uswatun hasanah sebagai contoh suri tauladan kepada kita semua. Dan barang siapa yang hendak mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi yang kedua, hendaklah membaca Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada sudut fizikalnya, akhlaknya dan sebagainya, iaitu kesempurnaan yang tidak boleh dapat ditandingi walaupun kepada nabi-nabi yang lain. Dan di dalam kitab Imam Busiri, syair yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi Muhammad daripada segi akhlaknya, segi ilmunya, segi adabnya melebihi semua para nabi yang lain. Dan nabi-nabi dan semua para rasul berharap kepada ilmu daripada Rasulullah SAW, walaupun mereka mengambil daripada satu teguk daripada ilmu Rasulullah yang luas, dan juga satu cedok daripada lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Rasulullah SAW, atau satu teguk
daripada ilmu Rasulullah yang turun seperti hujan lebat yang mencurah-curah. Subhanallah. Ilmu para Nabi yang lain seperti titik dalam satu huruf daripada berjuta-juta huruf dan berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya yang sangat hebat yang datang daripada Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi ini adalah Nabi yang patut kita gembira, wajib kita gembira, seperti mana di dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu semua dan rahmat daripadanya, maka hendaklah kamu semua bergembira, dan dia adalah lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kamu kumpulkan di atas harta di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat yang teragung ini, rahmat dan seluruh alam ini, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul hanyalah sekadar risalah mereka hanyalah sekadar kaumnya atau wilayahnya yang terbatas. Tetapi Rasulullah SAW kepada seluruh kaum, seluruh umat, manusia dan jin dan seluruh alam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat kepada orang Islam, rahmat kepada orang kafir, sehingga orang kafir ini sekiranya mereka tahu hakikatnya Nabi mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mencaci dan menghina Nabi ini. Di dalam surah As-Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi ini untuk memberikan dakwahnya kepada seluruh manusia, basyiran wa nazira, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan dia adalah diutuskan Nabi ini melainkan untuk seluruh manusia, untuk membawa kabar gembira dan kabar yang menakutkan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyedari dan tidak mengetahui. Jadi hakikat kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, iaitu imam para tabi'in, sekiranya aku ada emas sebesar Bukit Uhud, maka aku akan infakkan untuk membesarkan Maulid Rasul setiap hari. Kerana besarnya peranan, kerana besarnya di dalam tausiah dalam majlis ini untuk mendekatkan manusia supaya kasih Allah dan kasih kepada baginda Rasulullah dan istiqamah dalam melakukan ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kita membesarkan Nabi ini sebenarnya ia adalah daripada Allah, hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita rasa sentiasa bergembira dengan Nabi ini. Seperti mana firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 6, "Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Dan Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah di kalangan kamu, dan aku membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Musa di dalam kitab Taurat dan memberi kabar gembira." Walaupun jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 600 tahun, tetapi beliau baginda telah bergembira dengan kedatangan Nabi ini, yang dikatakan di dalam kitab Injil. Nabi Isa berkata bahawa Nabi ini namanya ialah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kamu beriman dan menolong Nabi ini. Tetapi alangkah sedihnya apabila Nabi ini lahir, kebanyakan daripada mereka ini mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Hatta Nabi Isa nanti akhir zaman dia akan turun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong al-Muntazar,
kan? Dan dia mengikut bagi kita mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda besar kiamat. Nabi Isa akan turun di bumi ini untuk menolong Islam dan menegakkan khalifah Islamiah di atas muka bumi ini dan menghancurkan Dajjal dan sekutu-sekutunya dan semua tauhid-tauhid dan membatalkan apa yang didakwakan oleh kaum-kaum Nasara ketiga itu kan. Jadi sekadar ini sahaja tausiah saya. Mudah-mudahan dengan Nabi Ahmad ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat kepada kita, kedua ibu bapa kita, dan kepada semua anak dan zuriat pasangan kita, dan kepada semua ikhwan-ikhwan di sini dan di luar, dan kepada sekalian kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alha sabatan lana lisayr ala tariqil faniyatil muhammadiyatil mani'ah tahta zilli rayatil zi'amatil muhammadiyatil jami'ah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna fid dunya min ahli ma'iyati waj'alna fil akhirati min ahli sahbati waj'alna fid dunya min khawasi hamlati rayati waj'alna fil akhirati min khasati khadabi khadrati. Allahumma arzuqna hubbahu wa hubba man habbahu fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ridha fid dunya fil akhirah. Allahumma syafi'a fina fid dunya fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana ya Rasulullah. Allahumma awlina hawdha syarif. Allahumma askina min bi'ri syarifah syurbatan ma'an la nazma' ba'daha abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam fi kulli hadin wa nafsin adada ma wasi'u 'ilmuka. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Amin Tahir Al-Hafidh di atas tausiah yang disampaikan. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan, dan juga moga-moga daripada nasihat-nasihat tersebut menambahkan lagi kesan hati kita dalam kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal, bahkan pada hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, insya-Allah. Untuk selanjutnya saya dengan ini menyebut Al-Habib Ali dan Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid untuk menyampaikan tausiah pada malam ini, dan kalam Habib juga akan diterjemahkan dalam bahasa isyarat yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Ahmad daripada Akademi Tahfiz Bekak Malaysia, insya-Allah. Falyatafaddal ma'jura. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal mahdhar al-mubarak. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya Allah, sebagaimana Engkau himpunkan kami di tempat ini, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Engkau bimbing dan beri hidayah kepada kami untuk berada di salah satu rumah-Mu, maka sempurnakanlah untuk kami berada di dalam surga-Mu. Bagi keluarga kami dan juga zuriyah kami, dan kepada semua yang hadir di sini serta menyaksikan melalui live streaming, birahmatika ya arhamar rahimin. Adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berada di dalam majlis seumpama ini, yang tidak ada apa saja yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan akan disampaikan kabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat yang bertugas. Walaupun Allah Maha mengetahui ke atas segala perkara yang berlaku, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikatnya beribadah kepada Allah dengan berkhidmat, mencatat apa saja yang berlaku di atas muka bumi. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada pertukaran malaikat siang dan juga malam yang memantau, menjaga, memerhati perbuatan manusia. Yang bertugas di waktu pagi sampai petang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan khabar. Ditanya oleh Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku?
kata Allah bertanya kepada malaikat. Malaikat menjawab, wahai Allah, Engkau maha mengetahui keadaan mereka. Mereka dalam keadaan kami tinggalkan dalam keadaan bertasbih, berzikir dan mengagungkan kepada Engkau. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikat, apa yang mereka minta daripada aku? Mereka mengatakan, ya Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, mereka meminta kepada Engkau surga. Allah bertanya kembali kepada malaikat, adakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya kembali, bagaimana kalau mereka dapat melihat surga? Malaikat menjawab, mereka akan bertambah lagi di dalam berzikirnya, memuji Engkau dan beribadah kepada Engkau. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikat, apa yang mereka minta dan berlindung kepada aku? Kata malaikat mengatakan, ya Rabb, Engkau maha mengetahui, mereka berlindung kepada Engkau daripada api neraka. Lalu Allah bertanya kembali kepada malaikat, adakah pernah mereka melihat kepada api neraka? Maka malaikat menjawab mengatakan, mereka belum pernah melihat neraka. Lalu ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, mereka akan lari dan menjauhkan diri daripada neraka tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat tentang hamba yang tadi di dunia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada malaikat, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kalau saksikanlah wahai malaikat, semua yang kau saksikan di dunia berzikir tadi dan bertasbih, aku ampunkan dosanya semuanya. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, dalam majlis yang hadir itu, dalam majlis zikir tadi ada orang yang banyak dosa. Hadirnya pun bukan karena majlis saja, nampak orang ramai duduk dia pun hadir juga. Adakah dia diampunkan juga ya Rabbi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Orang tadi duduk dengan orang-orang yang diampunkan, dia pun dapat ampun juga. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada majlis-majlis seperti ini yang kita mengharapkan pada majlis umpama ini kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Zat yang mengumpulkan kita dalam majlis zikir, majlis tasbih, majlis salawat kepada Nabi, anugerahkan kepada kami pengampunan yang Kau janjikan ya Rabbal Alamin. Tidak cukup pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dosa yang diampunkan tadi digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, digantikan perbuatan dosa yang diampunkan tadi dengan kebaikan. Bukankah ini Tuhan maha pemurah kepada kita? Bukankah Allah maha mengasihi kepada kita? Bukankah Allah maha menyayangi kepada kita? Sehingga diberikan satu pemberian yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang akan lari daripada Allah? Siapa orang yang dia menjauhkan diri daripada Allah? Alangkah ruginya orang kalau dia menjauhkan diri daripada Allah. Alangkah ruginya orang kalau melarikan diri daripada Allah, sementara Allah adalah Tuhan yang maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi. Maka kita merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kesemua kebaikan yang kita dapat daripada pengampunan rahmat, semua itu adalah berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau bukan karena beliau kita tidak dapat bertasbih. Kalau bukan karena beliau kita tidak dapat bertahlil. Kalau bukan karena beliau kita tidak dapat bersalawat. Kalau bukan karena petunjuk beliau kita tidak dapat mengetahui bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana bersilaturahim. Kiaskan kepada semua amalan ibadah yang kita lakukan, kalau bukan karena Rasulullah maka tiada apapun yang kita boleh mendapatkan kebaikan dan pahala
daripada ibadah yang kita lakukan kalau bukan ibadah tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, beliau adalah orang yang amat berjasa kepada kita, yang jasanya tidak dapat untuk dibalas dengan apapun juga. Bila mana di dalam hidup ini kita diperintahkan untuk mengingati jasa orang yang berjasa kepada kita, bahkan kita diperintahkan untuk membalas jasa orang yang berjasa kepada kita. Man ahsana ilaika ma'rufan fakafikhu. Barang siapa yang dia berbuat baik kepada kamu, maka balaslah kebaikannya itu. Kalaupun kamu mengatakan kepadanya jazakallahu khairan, yakni semoga Allah memberikan balasan kepada kamu, itu pun juga bahagian daripada usaha untuk membalas jasa orang yang berbuat baik kepada kita. Bila mana ini panduan daripada baginda Rasulullah kepada orang yang berjasa kepada kita untuk kita membalasnya. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita mengingati jasa orang hatta yang sudah meninggal dunia dan juga membalas kepada jasa itu dengan mendoakan kepada mereka, mengingati pesanannya. Itu bahagian daripada jasa orang yang berjasa kepada kita kalaupun sudah meninggal dunia. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menceritakan tentang jasa orang tua kepada anaknya kalau sudah meninggal dunia? Kata seorang mengatakan, adakah ada amal yang kami boleh lakukan untuk orang tua kami, wahai Rasulullah, yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, ada, yaitu kamu menjadi imam dalam salat kalau orang tuanya meninggal, mendoakan kepada orang tuamu, dan juga menunaikan janji wasiatnya, dan juga menyambung tali silaturahim yang tidak dapat disambung melainkan melalui keduanya. Sehingga jasa orang tua yang sudah meninggal walaupun sudah wafat, namun kita sebagai anak mengingati jasanya. Apa itu? Mendoakan kepadanya. Apa itu lagi? Menunaikan wasiatnya. Apalagi apa yang menjadi hubungan silaturahim antara orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kerabatnya, familinya, sahabatnya, kita sambung. Itu pun bahagian juga daripada bakti kita kepada orang tua dan mengingati jasa orang tua yang amat berjasa kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang insan yang mengingati jasa orang lain. Di dalam hidupnya beliau yang berhadapan dengan berbagai macam rintangan di dalam berdakwah. Yang banyak membantu dan membela kepada beliau dan berjasa kepada beliau adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, yang sentiasa menemani baginda Rasulullah dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, sehingga baginda ditemani oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam segala keadaan, menghadapi dugaan demi dugaan, cabaran demi cabaran. Siti Khadijah sentiasa setia bersama dengan baginda Rasulullah. Kesetiaan Siti Khadijah, perjuangan Siti Khadijah, pembelaan Siti Khadijah tidak dilupakan oleh Nabi hatta setelah wafatnya Siti Khadijah, diingati oleh Nabi SAW, sehingga terkadang baginda Rasulullah potong kambing dan membahagikan kambing itu kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Ini sahabatnya Siti Khadijah, ini kawan Siti Khadijah, diingati oleh Nabi Siti Khadijah walaupun sudah wafat, sebagai tanda wafat, yang sebagai tanda mengingati jasa orang yang berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk rumah sebut Siti Khadijah, keluar rumah sebut Siti Khadijah, jumpa orang kerabat Siti Khadijah, ingat kepada Siti Khadijah. Demikian sifat baginda Rasulullah mengingati jasa orang yang berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ini Nabi mengingati jasa orang yang berjasa kepada Nabi dan kita diajarkan untuk mengingatinya, lalu yang berjasa dengan kita ini siapa yang lebih besar daripada jasa Nabi kepada kita? Ada orang berjasa kepada kita lebih daripada Rasulullah SAW. Bukankah kita dapat pahala salat karena Nabi? Bukankah karena Nabi yang mengajar kepada kita dapat bersedekah, bertasbih, bertahmid, bertahlil? Bukankah itu jasa Nabi kepada kita yang kalau bukan diajar oleh Nabi, mana boleh mulut ini dan lisan untuk mengucap?
tahlil, tahmid, tasbih, semuanya adalah merupakan jasa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sedikit daripada apa yang kita mampu untuk bukan nak membalas, tapi nak ambil berkat daripada usaha dan jasa Nabi, diadakan majlis seumpama ini semata-mata ingin cari berkat, karena kita tak akan mampu nak balas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Usahanya di dalam membawa kebaikan, jasanya di dalam membawa kebaikan untuk kita tidak terhad di masa hidupnya sahaja, bahkan setelah wafatnya, bahkan di akhirat nanti baginda Rasulullah masih berjasa kepada kita. Demikian di dalam Al-Qur'anul Karim ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka astaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kalau mereka wahai Rasulullah Muhammad berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, yakni berbuat maksiat, berbuat dosa terhadap diri sendiri, melakukan hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ja'uka, datang kepada engkau, orang yang berbuat maksiat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya datang kepada baginda Rasulullah? Ja'uka fastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah. Wastaghfir lahumur rasul, dimintakan ampun oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, orang berdosa kepada Allah datang kepada Nabi, mohon ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak duduk di rumahnya saja duduk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang kepada baginda Rasulullah yang cerita Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam penceritaan ini tak ada makna orang datang kepada Rasulullah, untuk apa disebutkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala orang berbuat dosa datang kepada baginda Rasulullah? Bukankah ini tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'uka, datang kepada engkau untuk apa? Wastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Kemudian wastaghfir lahumur rasul, dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi, minta ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Nabi, lawajadullaha tawwabar rahim. Yang berdosa tadi pasti akan dapat di Allah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat serta Maha mengasihi. Dijanjikan taubatnya diterima dan rahmatnya akan diberikan oleh Allah kalau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka para sahabat bila mana melakukan hal-hal yang salah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah ampunkan kepada saya. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah ampunan supaya Allah mengampunkan kepada saya. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, orang tengah yang untuk dapat memberikan kebaikan daripada Allah kepada orang yang memerlukan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tengahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat yang sedemikian, menceritakan tentang seorang Badui datang berziarah kepada Rasulullah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu makam Nabi dijaga oleh seorang pengawal bernama Al-Imam Utbi, penjaga makam baginda Rasulullah. Dahulu tidak ditutup seperti sekarang. Maka seorang Badui datang kepada menziarahi kepada baginda Rasulullah. Imam Utbi ada di samping kubur baginda Rasulullah. Kemudian Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya datang dalam keadaan saya berbuat zalim kepada diri saya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendengarkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, dibacakan ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Allah berfirman, kalau orang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, datang kepada engkau, meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasul, maka dia akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha memberi kasih sayang. Saya berdosa, datang kepada engkau, ingin memohon ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa saya. Kemudian dia sebelum tinggalkan tempat tersebut, dia membacakan bait syair yang hingga hari ini bait syair itu ada kekal di tiang sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya khaira man dufinat fil qa'i a'dhumahu fataba min tibihin al-qa'u wal akamu
nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Katanya dia mengatakan, wahai sebaik-baik insan yang telah dihimpunkan badannya di dalam kubur ini, yakni maksudnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan keberadaanmu sekeliling ini menjadi wangi. Jiwaku, jiwa ragaku, nyawaku ku korbankan untuk kubur yang kau ada di dalamnya, yang dimana itu segala kemuliaan. Demikian Badui tadi mengungkapkan bait syair, lalu ditinggalkanlah tempat tersebut dan pergi. Imam Utbi yang ada di samping baginda Rasulullah, di samping makam baginda Rasulullah, terlelap sesaat, kemudian dia dikejutkan dengan mimpi yang dilihatnya. Di dalam mimpinya mengatakan, ya Utbi, qum, bangunlah dan kejarlah Badui itu, bagi tahu kepadanya Allah dah ampunkan dia punya dosa. Wahakala Imam Utbi bangkit terus dan kejar kepada Badui tadi, diberitahukan kepadanya kalau Allah sudah mengampunkan dosanya. Badui tadi baru ada di situ tuh, cash datang terus pengampunan dengan cepatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang datang kepada Asy-Syafi'i, orang tengah yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatta setelah wafatnya pun juga menjadi pemberi syafaat kepada yang hidup, sehingga hatta setelah wafatnya pun juga menjadi sebab kebaikan kepada orang yang hidup. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang kewafatannya juga kepada umatnya? Dia mengatakan, beliau mengatakan, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidup aku membawa kebaikan kepada kamu, dan wafatnya aku juga membawa kebaikan kepada kamu. Kebaikan dalam hidup boleh berjumpa, boleh bercakap, boleh bernyoal, tapi bagaimana wafatnya boleh membawa kebaikan? Kata sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, kata baginda Rasulullah, kebaikan yang didapat oleh kamu dengan setelah wafatnya aku, tu'radu alayya a'malukum, amal kamu akan disampaikan kepada aku. Uridat alayya a'malu ummati mahasinuha wa masawi'uha, akan dihantarkan kepada aku, kata Nabi, amal perbuatan umatku yang baik dan juga yang buruk. Mudah-mudahan kita punya majelis amal baik pada hari dihantar kepada Nabi. Katanya, fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu an-tariq. Saya dapati amal perbuatan baik umatku yang dihantarkan kepada aku, bila mana ada benda tajam di jalan yang boleh mengganggu orang, bila mana diketepikan, perbuatan ini disampaikan kepada Nabi SAW. Apa gunanya disampaikan kepada Nabi? Bukankah amal semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi dihantarkan kepada Nabi. Apa sebabnya? Budak yang belajar di sekolah, yang mendapat nilainya diberikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya dapat tengok semuanya serono tak serono? Serono. Baginda Rasulullah ingin tahu dan ingin gembira juga dengan perbuatan umatnya supaya baik ketika dihantar kepada Nabi, beliau bergembira. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu an-tariq wa wajadtu min masawi'i a'maliha an-nukhara'atu takunu fil masjid wa lam tudfan. Dan aku dapati amal perbuatan yang tak baik, orang meludah di masjid lalu tidak dibersihkan atau tidak tutup dengan tanah, maka ini juga dihantar oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwasanya in wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapati amal perbuatan umatku yang dihantar kepada aku perbuatannya baik, aku bersyukur kepada Allah. Yang berbuat baik umat, yang dapat pahala umat, yang dapat ganjaran umat, yang bersyukur Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah tanda kasih yang luar biasa. Sayang dan kasihnya kepada kita lebih daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW, in wajadtu ghaira dzalik fastaghfirtu lakum, kalau aku dapati amal perbuatan kamu tidak baik, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, sehingga yang baik dilakukan Nabi gembira, yang tak baik dilakukan Nabi minta kepada Allah, ya Allah ampunkan, ya Allah maafkan, ya Allah. Wa hakadha rahmat dan syafaatnya hatta di barzakhnya pun juga masih juga menjadi sebab syafaat kepada umatnya. Bukankah ini super luar biasa insan ini, sehingga di alam barzakhnya pun juga memerhati dan juga mengambil berat tentang umat Nabi Muhammad SAW.
Walihada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau menggalakkan seseorang untuk menjadi syafaat kepada orang lain seperti mana beliau adalah pemberi syafaat kepada yang lain. Syafaat adalah orang tengah untuk mendatangkan manfaat untuk orang lain atau menolak mudarat menimpa kepada orang lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kamu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menengahi antara orang yang memerlukan kepada orang yang boleh membantu. Orang tengahnya ini namanya pemberi syafaat bila mana melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan inginkan bayaran daripada sesiapa. Oleh sebab yang demikian, ketika ada orang dua berselisih antara satu dengan yang lain tentang masalah hutang, kemudian baginda Rasulullah menengahi antara mereka berdua, mengatakan kepada yang memberi hutang supaya memberikan diskon hutang itu kepada yang berhutang. Maka kata orang yang berhutang, "Aku sudah lakukan wahai Rasulullah." Dengan demikian baginda menjadi orang tengah syafaat kepada antara mereka berdua, meringankan beban orang yang berhutang dengan diberikan diskon oleh orang yang menghutangi. Sebabnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, orang yang di dunia menjadi pemberi syafaat kepada orang yang susah, yang memerlukan bantuan walaupun daripada orang lain dibantu. Orang tengahnya ini adalah orang yang dikatakan syafi', pemberi syafaat, dan dia adalah orang yang juga akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang mengangkat kesusahan orang lain di dunia, maka akan diangkat kesusahannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup syafaat Rasulullah di masa hidupnya, tidak cukup syafaatnya ketika di barzakhnya, juga syafaat beliau nanti di akhirat nanti yang merupakan syafaat yang paling besar dan paling diharap oleh semua umat manusia pada ketika itu, termasuk kepada orang-orang yang dicatat termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan adab api neraka, ingin juga syafaat Rasulullah. Hatta iblis pun juga ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ia adalah satu ketetapan untuk tidak diberikan kepada makhluk yang bernama iblis dan seumpamanya. Oleh sebab itu hadis yang dibacakan oleh Ustaz Amin sebentar tadi, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaat aku kepada orang-orang yang berdosa besar pun juga akan mendapatkan syafaat. Nabi Muhammad SAW, hadis ini menunjukkan tentang besarnya luas syafaat baginda Rasulullah SAW, bukan memberi ruang kepada kita untuk berbuat dosa-dosa besar nanti mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah di hari, di waktu, di masa yang begitu menggerunkan, di waktu yang begitu menakutkan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah satu goncangan yang begitu menakutkan, di mana pada saat goncangan hari kiamat itu berlaku, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, orang yang menyusui bayi boleh mencampakkan bayinya tanpa sadar karena dahsyatnya goncangan dan yang menakutkan tadi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap yang boleh mengandung, kalau dia mengandung akan menggugurkan kandungannya atau akan terlahir
lahir kandungannya tanpa disedari karena takut dan gerun dengan goncangan hari kiamat pada waktu itu. Dan kamu melihat akan orang-orang umpama orang mabuk tak tentu arah, wa ma hum bisukara, walaupun bukan hakikatnya mereka mabuk, walakin adzaballahi syadid, akan tapi ianya adalah azab Allah yang begitu dahsyat dan begitu pedih. Gambaran tentang hari kiamat yang begitu menakutkan disedari oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika mendengarkan akan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat orang akan dibangkitkan oleh Allah tanpa ada sehelai kain yang menutup badan mereka. Kata Siti Aisyah mengatakan, wa auratah, ya Rasulullah, kalau orang dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sehelai kain yang menutup badannya, bagaimana dengan aurat masing-masing boleh nampak? Kata baginda Rasulullah, ya Aisyah, al-amru akbar min dalik. Wahai Aisyah, keadaan pada waktu itu adalah lebih besar daripada orang nak berpikir tentang hal yang sedemikian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an di hari nanti, yakni hari kiamat. Ayah akan lari daripada anaknya, saudara akan lari daripada saudaranya, suami akan lari daripada istrinya, dan juga sebaliknya. Semua akan lari satu dengan yang lain karena khawatir saling dituntut satu dengan yang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tak ada peduli lagi dengan siapa yang disayangi di dunia, siapa yang dihormati di dunia, siapa yang menjadi orang nampan di dunia. Tidak lagi ada ingatan pada waktu itu. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Masing-masing hanya akan sibuk dengan dirinya, dengan amalnya sendiri pada waktu itu. Slogan yang dibawa oleh para anbiya dan juga para rasul pada waktu itu, nafsi, 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 diriku, diriku. Mereka dah tidak lagi ingat kepada satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan gambaran yang begitu menakutkan, para anbiya dan rasul mengatakan, hari ini Allah murka yang tidak pernah dilihat murkanya seperti mana hari ini, karena hari itu adalah hari pembalasan yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut perbuatannya ketika berada di dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya nanti di hari kiamat. Pada saat Nabi menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, Anas bin Malik datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah mendengar tentang kisah dan juga hadis syafa'ah, kata Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, aina ajidu? Wahai Rasulullah, nanti di hari kiamat di mana saya boleh cari engkau? Agaknya Anas bin Malik mau cari Nabi untuk apa? Bukankah dia sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun dan Nabi ridha kepada Anas bin Malik? Bukankah dia sudah mendapat ridha juga daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah doa demi doa Nabi ucapkan kepada Anas bin Malik? Untuk apa Anas bin Malik mencari Nabi SAW nanti di akhirat? Bukankah untuk ambil syafaat daripada Rasulullah? Amalnya sudah baik, surganya sudah dijamin, namun masih ingin cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena nanti di hari kiamat adalah orang yang akan celaka kalau tak tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau mengatakan dalam hadisnya, wailul liman lam yara, liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat wajah aku nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang tidak melihat engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Di antaranya adalah orang mengdzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kalau disebut nama aku tidak berselawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Soalan yang akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang masuk di barzahnya, yang akan disoal, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman kepada baginda Rasulullah, ikut kepada petunjuk Rasulullah, dia akan mengatakan ini adalah Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
jawabannya menjadi kunci selamatnya atau menjadi binasanya. Kalau dia ditanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Kalau tanya, "Siapa orang ini?" Dia mengatakan, "Ma darit," aku tak tahu. "La darit wala tarit," kata malaikat, kena hentam dalam kuburnya. Kalau tidak menjawab soalan yang disoal oleh Munkar dan Nakir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana akan menjawab kenal kepada Nabi kalau di dunia tidak kenal kepada Nabi? Bagaimana akan menjawab tahu kalau itu Rasulullah kalau di dunianya jauh daripada manhaj dan juga petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenali beliau di dunia akan menjadi sebab kejayaan di barzakh. Ingat dengan beliau, dengan sirahnya, dan ikuti ajarannya di dunia akan selamat di barzakh, dan setelah barzakh akan menjadi tempat yang lebih nikmat dan lebih indah lagi bagi mereka yang taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Aina ajidu ya Rasulullah di hari kiamat nanti, di mana saya boleh mencari kepada engkau?" Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indas sirat," di jembatan. "Kalau aku tak jumpa engkau di jembatan, di mana wahai Rasulullah?" "Di sirat." Kata baginda Rasulullah, "Indal mizan," di timbangan. "Kalau tak jumpa di timbangan, di mana ya Rasulullah?" "Kalau indal haud," di telaga. Kemudian Nabi bersabda, "Aku tak lepas daripada 3 tempat ini." Bermakna akan pindah daripada satu tempat ke tempat lain, tempat yang lain, untuk memberikan syafaat kepada mereka yang berada di setiap tempat. Adapun mizan, timbangan, dan juga surat, jembatan, adalah keadaan situasi yang sangat menakutkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu nanti di hari mathali wa mathalukum, perumpamaan saya dengan kamu, kamathil rajulin istauqada naran, umpama orang yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibul farash yaqa'na fiha." Binatang yang suka kepada cahaya menghampiri kepada api yang menyala tadi karena suka kepada cahaya tanpa menyadari kalau dia dekat dengan api akan kena bakar. Orang yang dekat dengan api tadi ketika nampak binatang mendekati kepada api, dijauhkan binatang itu supaya menjauhkan daripada api supaya terselamat. Kata Nabi, "Akulah orang itu." Sementara ramai daripada kamu yang tergelincir kepada api neraka, "Wa ana akhidum bihujazikum." Saya tarik kamu dengan hujaz. Hujaz ini tempat untuk meletakkan tali pinggang di sini. Kata para ulama mengatakan, orang kalau bahagian tali pinggangnya dipegang, maka pegangannya akan kuat dan tak akan terlepas. Kalau pegang tangan mungkin licin, tapi kalau bahagian sini akan lekat pegangannya dan pasti akan diselamatkan. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sirat. Bukankah beliau sudah dijamin di surganya oleh Allah? Bukankah beliau sudah berada jaminan Firdausil A'la? Bukankah sudah beliau berada dengan saf yang paling hadapan dengan para sahabat, dengan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun beliau tidak demikian. Beliau tunggu daripada umatnya untuk dapat diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian syafaatnya ketika berada di akhirat. Kata Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah di hari kiamat nanti orang boleh ingat kepada orang lain yang disayangi di dunia?" Kata Nabi, "Di 3 tempat tak ada orang akan ingat satu dengan yang lainnya." Di mana 3 tempat itu? Indas sirat, di jembatan itu. Yang kedua, indal mizan, ketika menerima timbangan. Yang ketiga adalah ketika menerima kitab dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Tak ada orang ingat satu dengan yang lainnya pada waktu itu. Di saat orang tidak ingat satu dengan yang lain, baginda ingat kepada umatnya. Walaupun tiada hubungan silaturahim antara darah antara seseorang dengan baginda Rasulullah, namun rahmatnya melebihi daripada hubungan darah silaturahim. Ianya adalah merupakan rahmat terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pada ketika itu orang datang kepada setiap nabi dan juga para rasul meminta agar supaya diberikan syafaat. Datang kepada Nabi Adam tidak boleh memberikan bantuan. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan nafsi nafsi. Hari ini Allah murka, tak boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang boleh menghadap kepada Allah pada saat Allah murka pada waktu itu, yang boleh berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Sahih Al-Bukhari dinyatakan ana laha, saya yang akan memberikan syafaat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asjud, kata baginda Rasulullah, pada saat itu nanti ketika ingin memberikan syafaat, saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya akan memuji kepada Allah, yang pujian itu akan diilhamkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani masa Nabi bersabda tak tahu apa yang akan dibaca pada waktu itu, namun saat itu terjadi Allah akan ilhamkan apa yang akan dibaca oleh Nabi SAW. Di saat orang tak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara kepada Nabi. Baca ini, baca ini, baca ini dalam keadaan sujud kepada baginda Rasulullah SAW, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu daripada sujud, minta kepada Allah, berikan syafaat kepada siapa yang kau nak beri syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang dibaca selepas Maulid memohon syafaat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan dikabulkan, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Caranya adalah banyaklah beri syafaat kepada orang, bantulah kepada orang. Jadilah orang tengah kebaikan untuk didapat oleh orang lain dalam hal yang taat kepada Allah. Yang kedua adalah jangan lepas daripada menjawab doa selepas adzan, karena ianya adalah merupakan tiket untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, sallallahu alaihi wasilah. Kalau kamu mendengarkan adzan, jawab itu adzan, kemudian mintalah kepada Allah wasilah, yakni kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada seorang. Yang saya harap orang yang satu dapat itu wasilah adalah aku, kata Nabi. Tawaduknya Nabi, memang dia pun yang dapat, tapi dia mengatakan aku berharap mudah-mudahan satu orang itu adalah aku, kata Nabi SAW. Orang yang membaca doa selepas adzan meminta kepada Allah wasilah untuk Rasulullah, kata Nabi, wajibat syafaati yaumil qiyamah, wajib dia dapat syafaat aku nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama mengambil pelajaran, iktibar dan berusaha beramal untuk mengambil langkah-langkah mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, dengan salawatnya yang banyak kepada baginda Rasulullah, dengan meneladani akhlaknya juga, dengan membaca doa selepas adzan, dengan memberikan syafaat kepada orang lain. Kesemua itu adalah amal-amal yang boleh membawa kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan tidak dilupakan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita syafaat Nabi Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syarrin wala mahruma. Ya Allah yang hadir di majlis ini dan juga menyaksikan melalui live streaming, anugerahkan kepada mereka pengampunan daripada Engkau ya Rabbal Alamin, dan gantikan sebanyak dosa yang Kau ampunkan dengan pahala. Sesungguhnya Kau Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Ya Rabbal Alamin, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu, anugerahkan kepada kami sakinah-Mu, anugerahkan kepada kami ridha-Mu, anugerahkan kepada kami pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Anugerahkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang sentiasa beramal baik, sehingga amal itu ketika disampaikan kepada Nabi gembira melihat amal kita. Ya Allah, ampunkan segala silap dan dosa kami yang kami lakukan sebelum amalan itu dihantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya kami malu kepada Engkau dengan dosa yang kami lakukan, dan kami malu juga kepada beliau karena beliau sudah pun mengajar kepada kami untuk tidak melakukan perbuatan yang dosa. Ya Allah, jadikan kami dalam golongan orang-orang bertaubat kepada Engkau. Berikan kepada kami kekuatan dalam keimanan, dalam keyakinan ya Rabbal Alamin. Semua yang hadir di sini memiliki hajat dan harapan kepada Engkau. Berikan kepada mereka hajat-hajat mereka dan lebih daripada apa mereka minta kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا حاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت فيه الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة تقبل الله منكم. Mohon maaf atas kelewatan. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, para asatizah kita di barisan hadapan ini, kumpulan ahbab Habib serta seluruh muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang hadir pada majlis ini. Semoga kita semua dikabulkan doa-doa kita, hajat kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita yang dipermudahkan dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada pujian-pujian yang kita panjatkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum tuan-tuan pulang seperti biasa dijemput untuk jamu saudara di bahagian antum belakang sana insya-Allah, dan sehingga kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan
Ustaz. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.